Hai semua dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan Dasar Perpaduan Nasional di Malaysia. Saya Claudia Rachel dan bersama 5 orang ahli kumpulan saya, Muhammad Zaharuddin, Muhammad Qayyum Nadzira, Nur Ismayani dan Sudashini. Baiklah, saya akan mulakan pada slide yang pertama, iaitu pengenalan Dasar Perpaduan Nasional. Dasar Perpaduan Nasional ialah kerangka panduan pelan strategi dan petunjuk yang diraka untuk terjemahkan wawasan politik kerajaan kepada program dan tindakan untuk mencapai hasil yang diingini. Perpaduan juga adalah proses untuk menyatupadukan anggota masyarakat dan negara. Proses ini supaya untuk membentuk satu identiti atau perasaan cinta akan negara di dalam diri. Perpaduan ini memainkan peranan penting dalam memacu kemajuan dan kestabilan negara. Pelbagai dasar telah dibuat bagi mencapai proses perpaduan. Hal ini kerana tanpa perpaduan, kemajuan negara yang ingin dicapai tidak mungkin akan menjadi kenyataan. Seterusnya, dasar perpaduan boleh dicapai melalui dua cara, iaitu integrasi dan asimilasi. Apakah itu integrasi? Integrasi adalah proses mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi sesebuah politik. Manakala asimilasi adalah proses bagaimana kumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam etnik yang lebih besar. Maksudnya etnik yang kecil akan mengasimilasikan dirinya kepada etnik yang lebih besar. Seterusnya, slide keempat. Dasar kerajaan dalam membentuk perpaduan. Apakah kerajaan? Apa yang kerajaan lakukan untuk membentuk perpaduan? Pertama sekali, mewujudkan kurikulum yang sama. Seterusnya, sukatan pelajaran yang seragam, peperiksaan yang seragam dan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama, iaitu bahasa Malaysia. So, apakah objektif kajian perpaduan ini? Objektif dia untuk mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat sekaligus menanamkan semangat cinta akan negara. Poin kedua, untuk memberi kesefahaman kepada semua pihak tentang perpaduan dalam negara. Lagi sekali, untuk memupuk kestabilan ekonomi dan politik negara. Baiklah, untuk seterusnya, persoalan perpaduan, saya akan serahkan kepada tim saya akan serahkan kepada ahli yang seterusnya. Terima kasih. Soalan perpaduan. Apakah maksud perpaduan? Perpaduan adalah satu proses dalam menyatu padukan masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya masyarakat membentuk suatu identiti dan nilai. Perpaduan dalam masyarakat menjadi sebahagian penting dalam perpaduan negara. Mengapakah perlu perpaduan? Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang menjadi peranan penting dalam mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia mencontohi negara Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama, budaya dan keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya yang membuatkan mereka memandang Malaysia secara positif. Okey, seterusnya, bagaimanakah untuk membentuk perpaduan itu? Ada dua cara untuk membentuk perpaduan. Yang pertama, melalui pendidikan. Setiap sekolah perlulah menggunakan sistem persekolahan dan sistem kurikulum yang sama dan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, sifat patriotisme perlulah ditanam
sejak dari zaman kanak-kanak. Kenapa dari zaman kanak-kanak? Ini kerana jika kanak-kanak itu menyukai rumah mereka, negara mereka, mereka akan membesar dan menghargai warisan kepelbagaian dan sejarah, dan mereka secara tidak langsung akan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan Malaysia dalam semua aspek. Okey, kepentingan perpaduan ini. Yang pertama, untuk mengekalkan jati diri walau di mana kita berada, supaya tidak mudah terpengaruh dengan anasi-anasi luar. Seterusnya, untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan tanah air. Seterusnya, dapat mengelakkan diri daripada semangat kekitaan ataupun hanya mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan orang-orang sekeliling. Seterusnya, imej negara akan dipandang tinggi oleh negara luar, dan secara tidak langsung melalui perpaduan kita akan dapat meningkatkan keamanan negara. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum ini. Janganlah kita mempunyai sifat bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Perpaduan cuma akan wujud sekiranya semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap tolak ansur. Sekian, terima kasih.